di Langkawi ini bersama kami pagi ini menarik sebenarnya angle ataupun pendekatan yang kami bawakan pagi ini bila mana sinergi industri maritim dan akademik. Jadi pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang juga terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga bersama kami pagi ini Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir yang merupakan pengarah Institusi Oceanografi dan Sekitaran. Biasa Prof Datuk dan juga Prof sebut tentang lima, kita bayangkan fighter jet, kita bayangkan banyak lebih kepada industri pertahanan. Tapi sebenarnya peranan industri akademik ataupun bidang akademik dalam lima ini banyak yang perlu dikongsikan ataupun diperkenalkan kepada para penonton. Penglibatan UMT, Prof Datuk, mungkin boleh berikan mukadimahnya kepada para penonton. Terima kasih. Penglibatan UMT dengan Expo 5 ini sebenarnya dah lama lah. Biasanya kita akan sinergi sekaligus dengan pelancaran kapal penyelidikan ROV Discovery kita daripada Kuala Terengganu ke Langkawi. Jadi di sepanjang perjalanan tersebut kita telah mempunyai stesen persembahyangan yang tetap yang kita lawati every 2 years lah sempena 5 ni. Jadi daripada situ kita akan ke 5, dan apabila sampai ke 5 itu kru dan juga kapal resmi itu akan menurunkan kru, ada juga pelajar yang ikut kan untuk menyertai 5. So kita ada expo di sana bersama rakan industri kita, dan juga kali ini kita dengan TLDM lah sebagai penganjur bersama dalam konferensi yang penting berkaitan dengan maritime. Kan? Okey, ianya dimulakan pada 14 bulan lepas, di mana ini dilancar oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Terengganu sempena pelancaran sekolah pelayaran UMT, PLP, dan juga pelancaran kapal itu sendiri ke Langkawi. Kan? Jadi itulah secara ringkasnya lah. Dr. Fazil, bagaimana sebenarnya ruang akademik ini boleh diperluaskan lagi tentang peranan dan signifikannya dalam 5, terutamanya untuk tahun ini, kepada para pengunjung? Sebenarnya kita antara benda yang kita sangat teruja bila kita kata pelibatan akademik dengan Expo 5 ni adalah kita punya pelayaran saintifik. Selalunya orang akan cari shortcut nak pergi Langkawi, kita go long cut sebab kita daripada Terengganu kita bergerak ke Langkawi mengambil masa sekitar seminggu, 7 hari melalui Laut Cina Selatan, lalu Singapura kat bawah, dan semalam kapal kita dah berlabuh di Pelabuhan Kelang. Dan hari ini malam tadi dia orang bergerak ke Langkawi, dan di sepanjang pelayaran ni kita melaksanakan penyelidikan. Apa yang kita namakan sebagai stesen persampelan. So kita ada lebih 40 stesen persampelan yang kita dah, macam seperti Datuk sebut tadi lah, dah beberapa kali kita ambil berdasarkan pada 5 sebelum ni juga. Visual yang kita bawakan di skrin sebenarnya. Kita sebenarnya, saya kena highlight juga sebab UMT adalah the only universiti yang ada kapal penyelidikan. Dan kita telah di sepanjang pelayaran nanti kita ada sekitar 14 orang saintis, 11 kru akan bergerak selama sekitar 10 hari. So ini antara yang bila kita sampai di 5, sebab tu mungkin kita sebut tadi, bila orang sebut 5 orang nampak kapal terbang ya, orang nampak kapal. Sebenarnya kapal pun adalah expo kita kata pameran yang terbesar jugalah di Langkawi. So kita rasa peranan kita tu kita gabungkan antara penyelidikan saintifik dan juga Expo 5 untuk jadi yalah, awareness. Kalau kita lihat betul-betul kan 5 ni adalah satu event yang besar kan negara every years kan, every 2 years. Jadi ia merupakan satu platform yang penting khususnya bagi UMT yang memang satu buah universiti yang niche area dia dalam pengkajian kelautan dan juga maritime serta akuatik, sumber akuatik. Jadi ini adalah satu medan yang pentinglah untuk kita dedahkan pelajar-pelajar kita kepada the latest teknologi yang ada di dunia ini berkaitan dengan subjek mereka lah, iaitu maritime study dan juga logistik, contohnya pelabuhan, perkapalan dan sebagainya. Dan juga pensyarahnya lah sekali lah untuk melihat teknologi ini dan ditranslate ke dalam dewan kuliah dan sebagainya lah dengan literatur. Jadi tidak ketinggalan
dari segi maklumat dan sebagainya. Itu pentinglah. Kapal yang membawa penyelidik, saintis, pelajar semua tadi, apakah hasil ataupun apa yang telah pun dikaji sepanjang tempoh pelayaran tersebut dan juga laporan sebelum dapat dikongsikan juga dengan para pengunjung di Lima nanti? Sebenarnya ada dua isu utama yang selalu kita bawa bila kita buat penyelidikan lautan. Yang pertama adalah isu berkaitan dengan pencemaran. Ya. Yang kedua isu climate. Kalau kita ini sibuk dengan cuaca panas, El Nino kan, orang sebut El Nino. Sebenarnya kajian lautan adalah antara kajian terpenting untuk kita faham kenapa perkara itu berlaku. So, apa yang UMT telah laksanakan, terutama sekali dengan penyelidikan melalui kita punya kapal RV Discovery, sebenarnya untuk kita kumpulkan data yang banyak untuk kita buat ramalan jangka panjang, terutama sekali untuk kita ramal impak disebabkan oleh perubahan iklim. So itu antara yang sumbangan terbesar lah yang kita sangat harapkan, sebab kajian lautan ni dia bukan kita kaji hari ini dapat tahu apa jadi esok, tapi dia lebih kepada jangka masa panjang. Dan pengumpulan data tu adalah komponen terpenting lah dalam kajian saintifik. Dan kita harapkan yang kita laksanakan daripada 5 sebelum ni dan 5 kali ini, kedua-dua data tu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lah untuk negara. Sasaran Prof. Datuk bagi pihak UMT, bagi penglibatan UMT untuk kali ini, pastinya dengan begitu banyak pelibatan sebelum ini, ada lagi ruang penambahbaikan ataupun ruang-ruang baru yang perlu diterokai. Secara peribadinya, apa yang Prof. Datuk sendiri nantikan impak yang dibawakan oleh UMT dalam 5 nanti? Okey, yang paling penting sekali adalah kita mau lihat isu-isu negara sekarang ini kan, terutamanya dalam isu-isu maritime negara dan juga polisi kelautan negara contohnya kan, yang mana pelibatan UMT bersama tenaga pakar yang ada itu, kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, contohnya TLDM, IMO, NGOs global kan, untuk adakan contohnya conference yang kita ada ni adalah UMT sebagai organizer conference dengan TLDM, membincangkan isu-isu inilah, yang mana tetamu jemputan mereka daripada seluruh dunia kan, yang pakar dalam bidang ini, dan UMT bersama turut serta kan. Dan dari segi impaknya juga kita lihat universiti sebagai salah satu universiti yang memang deputy text time dia adalah terdekat seluruh lautan contohnya, dan ini area dia ilmu kelautan dan juga sumber akuatik. Jadi ini merupakan satu yang penting saya kata tadi lah, satu medan yang penting untuk kita sebagai satu untuk kita mendengarkan universiti yang berbawa lah, yang dalam membincang isu-isu dan juga menyelesaikan isu-isu maritime negara yang boleh diselesaikan lah bersama dan sebagainya. Jadi ini adalah penting. Selama ni saya sebut BIMA kan, macam lebih pada ketenteraan kan, sedangkan 5 ini adalah satu medan di mana tahun ini saya difahamkan ada 600 penyertaan daripada seluruh dunia untuk mempamerkan teknologi masing-masing yang terlibat. Jadi saya percaya ini merupakan satu medan yang penting lah, satu platform yang penting untuk kita melihat what's going on around the world dalam bidang ni, dalam aspek inilah. Daripada segi apa yang Malaysia boleh garapkan untuk kita memajukan kita negara Malaysia sebagai negara maritime. Kita tak boleh ketinggalan dalam teknologi maritime inilah. Jadi itu adalah satu perkara yang penting yang kita perlu lihat. Secara geografinya pun Malaysia ni dikelilingi air. Jadi betul. Walaupun jadi itu merupakan satu aspek yang sangat penting. Memang semua itu berada di sekeliling kita. Prof. Dr. Fazil, dalam portfolio Prof sebagai pengarah institusi oceanografi dan sekitaran, tadi Prof. Datuk ada sebutkan tentang 600 penyertaan. Apakah barangkali diberikan juga bayangan bila mana ada juga pihak akademia dari negara luar juga akan berada bersama 5? Untuk maklumat ya, 5 ni antara yang kita kata expo terbesar di Asia Pasifik. Dan saya rasa sebenarnya peranan UMT ni bila kita nak mengetengahkan peranan universiti akademia di peringkat, sebab akademia dan industri sentiasa ada korelasi yang sangat kuat, sebab kita sentiasa support kita punya penyelidikan, hasil kajian kita sentiasa akan memberi impak kepada sebagai kita kata problem solution kepada industri. So kita nak ketengahkan bahawa
Sains 5 ni terbesar di Asia Pasifik. Universiti di Malaysia pun sebenarnya ada peranan yang besar di dalam 5. So sebab tu bila kita buat pelayaran ni menggambarkan betapa kita ke depan sama level dengan negara-negara yang maju. So jadi kita rasa, kita harapkan impak yang kita bawa melalui pelayaran 5 ni adalah impak yang besarlah pada negara, menggambarkan kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara hebat. Dan apakah barangkali bagi mereka yang agak baru dalam dunia oceanografi ataupun marine biology, bagaimana para pengunjung ini dapat manfaat daripada penglibatan UMT nanti, Prof. Datuk? Ya, kita lihatlah UMT kan, sebenarnya bidang utama dia kan, sains kelautan ni. Jadi kita di sana nanti kita akan ada banyak pertukaran dokumen bersama kita punya agensi-agensi yang melibatkan pembangunan penyelidikan bersama. Jadi di situ kita ada expo lah, booth yang untuk menunjukkan apa yang kita telah buat, apa yang kita sedang rancang lakukan. Contohnya di antara kita ada 6 agensi yang bakal bertukar dokumen MOU, MOA. Baik. Dan 6 agensi dan 4 projek utama lah yang berkaitan dengan pembinaan kapal prototipe. Contohnya pembinaan kapal prototipe yang kita ketengahkan kali ini adalah di bawah biayaan Kementerian Sains untuk kita membina sebuah kapal prototipe konsep baru untuk kapal perikanan coastal, dipanggil catamaran. Yang akan merubah daripada segi tradisi kapal nelayan di Pantai Timur contohnya. Dia akan menjadi lebih friendly, user friendly, dan akan menarik minat ramai lagi nelayan muda untuk menangkap ikan secara lestari. Bukan tangkap saja. Dia kapal prototipe ini kita datang dengan dengan peralatan makanan tu, peralatan perikanan yang sustainable, yang lestari, yang mengambil kira conservation, iaitu pemeliharaan sumber lautan itu sendirilah. Itu adalah benda-benda baru yang kita cuba terapkan supaya pengunjung-pengunjung tahu kan perkara ini sedang dilakukan demi untuk menjaga kelestarian sumber lautan kita di masa akan datang. Ini akan diperkenalkan pertukaran dokumen yang di lima nanti. Prof. Dr. Fadil, apakah perjalanan ataupun pengalaman ahli yang belayar sekarang dalam kapal penyelidikan ini dikongsikan live FB ataupun sebagainya? Untuk masa ni kita ada pelajar-pelajar kita yang terlibat sama dan kita adalah seorang dua yang kita minta upload maklumat sebab kita pun risau sebab sekarang ni musim panas kan. Atas kapal tu aktiviti sangat intens sebab daripada satu stesen ke satu stesen ambil masa sejam. Kadang-kadang dalam tempoh antara stesen tu dia orang kena buat kerja kalau nampak gambar tadi di belakang dek kapal tu keadaan cuaca panas. Dulu kita takut ombak kuat. Sekarang ni ombak tak kuat tapi panas pula. So different challenge, tapi kita harapkan certain maklumat kalau nak follow boleh lihat Facebook UMT ataupun Institut Oceanografi INOS. So mungkin satu yang interesting sebab orang tak ramai dapat experience. Mungkin Reha pernah biasa pergi pulau naik boat kan, tapi kapal penyelidikan ni dia very interesting, very different. So kita tunggu peluang tu. Kalau ada ruang kita memang alu-alukanlah pihak RTM untuk join kita naik sekali. Prof. Dr. juga Prof. Fadil, tidak dapat disangkal bahawa mungkin ada yang melihat pihak academician ataupun akademik ini sebagai satu agak isolasi. Tapi dalam apa juga keadaan sekalipun, dalam krisis, dalam kajian, pihak kadang-kadang pertahanan juga akan merujuk kepada pihak akademi. Ada tak ocean mapping untuk sekian-sekian kawasan. Jadi sinergi itu sebenarnya memang tidak dapat dipisahkan lagi. Bagaimana boleh diperkuatkan lagi hubungan antara pihak universiti dan juga pihak agensi pertahanan? Sememangnya pelibatan UMT dengan TLDN khususnya PHN, Pusat Hidrografi Negara telah lama. Jadi daripada segi teknologi, perkongsian teknologi yang berkaitan dengan ocean mapping itu telah berlaku. Pakar-pakar yang ada di UMT ini memang sentiasa bagi aktif bersama dengan agensi pertahanan negara untuk kita menggunakan alat-alat tercanggih dan juga kaedah-kaedah yang baru untuk kita menyelesaikan masalah
charting, bottom charting, sea charting ni di Malaysia. Sebab kita Laut Cina Selatan sampai ke Sulawesi. Kan? Jadi perkara ini Laut Cina Selatan cetek, mungkin tak ada masalah. Tapi apabila sampai ke Sabah Sarawak, lautnya berbeza dengan Laut Cina Selatan, lebih dalam kan. Itu adalah perkara yang sentiasa lah kita UMT bersama dengan PHN contohnya di pihak Tentera Laut untuk kita bekerjasama lah dari dulu hingga sekarang. Prof Fazil juga kalau boleh berikan barangkali jemputan kepada golongan belia khasnya untuk lebih mendalami bidang oceanografi, sebab sebenarnya Prof, bila kita tanyakan kepada masyarakat ramai pun batu karang tu haiwan kebinatang, haiwan kepertumbuhan pun tak boleh jawab. Betul. Sebab itu selalu agak alien bagi mereka yang tidak berapa mahir dengan bidang lautan. Jadi bagaimana pelibatan ini dapat merakyatkan lagi ataupun memahirkan lagi orang ramai dengan dunia oceanografi? Sebenarnya antara salah satu hasrat kita adalah kita nak mempromosikan bidang oceanografi, bidang sains marin, bidang maritim, sebab kita adalah champion lah untuk universiti dalam bidang-bidang tersebut. Kalau kita tengok tadi result SPM dah nak keluar ni, sebenarnya kita nak 5 pun ada penlibatan komuniti kan, akan dibuka kepada orang awam. Sebenarnya kita nak ketengahkan bidang ni. Bidang ni di Malaysia agak kurang. Betul. Minat tu agak rendah. So kita cuba nak bagi awareness yang lebih banyak supaya minat untuk mengambil khusus dalam bidang-bidang maritim, sains marin, oceanografi ini lebih tinggi, sebab potensi industri, potensi ekonomi dalam bidang ini sebenarnya akan meningkat dalam masa-masa akan datang. So kita mengharapkan kita dapat talent yang baik dan sebenarnya potensi untuk peluang pekerjaan pun bertambah luas. So UMT adalah saya rasa universiti yang terbaik untuk mengetengahkan bidang ni, dan dengan penglibatan kita di 5 ni, salah satu dia adalah untuk mempromosikan belia, kepentingan dan juga menariknya sebenarnya bidang marin dan juga maritim ni. Dan yang penting juga adalah hasil pendidikan yang ada di UMT ni sebenarnya kita nak kalau boleh kita nak assimilate kepada rakyat supaya rakyat boleh mendapat faedah daripada segi ramalan cuaca untuk mereka pergi ke laut contohnya, dan juga kalau kita lihat kajian-kajian yang kita buat dia pun membantu nelayan contohnya, dan juga pesisir pantai dari segi berlakunya hakisan kan. Dan ini perkara ini yang kita sedang lakukanlah sebenarnya. Jadi rakyat sangat rapat, komuniti sangat rapat dengan universiti lah untuk mereka faham dan memanfaatkan apa yang hasil kajian yang ada. Baik, terima kasih Prof Datuk, terima kasih Prof Fadil kerana sudah bersama kami pagi ini. Jangan lupa bagi anda yang